baiklah. Kita teruskan kepada bicara bedah buku yang pertama mengenai buku Keladi di Malaysia. Okey, kita jemput Encik Muhammad Zuhairi Aziz. Ini merupakan salah seorang penyumbang dan juga penyunting buku Keladi di Malaysia ni. Apa khabar Cik Zuhairi? Baik, alhamdulillah. Kita teruskan kepada buku Keladi di Malaysia ni. Cik, saya boleh panggil Cik Zul? Boleh saja Cik Zul. Cik Zul, saya tengok buku ni memang sangat menarik. Ya. Kita macam mana buku pun kita still, orang cakap don't judge a book by its cover. Tapi saya personally lah, saya mesti nak tengok juga bahagian depan. Cantik ke tidak. Biasalah kita suka Encik cantik kan. Tapi memang sangat menarik. Daun keladi yang hijau. Warna hijau kan. Dan kita mesti akan belik juga kan Cik Zul, kat dalam dia ada gambar, ilustrasi gambar yang menarik. Yang memang ada nampak jelas lah jenis-jenis pokok padi, jenis-jenis serangan, memang clear. Dia punya gambar memang jelas. Okey, kita akan kupas kejap lagi. Tapi yang pertama sekali Cik Zul, saya nak tanya buku ni ada berapa bab? Mungkin Cik Zul boleh ceritakan sedikit mengenai buku ni. Okey, buku ni berapa bab? Okey. Sebenarnya buku Keladi di Malaysia ini diterbitkan pada tahun lepas dan ia merupakan salah satu daripada hasil kajian Mardi sebenarnya, Puan Fazlinda ya. Sebelum saya pergi kepada isi kandungan saya ceritakan sikit mengenai latar belakang. Sebenarnya Mardi telah membuat penyelidikan keladi bermula pada akhir tahun rancangan Malaysia ke-10 pada tahun 2014 dan 2015 dan kemudian dipergiat pada rancangan Malaysia ke-11 pada 2016 hingga tahun 2020. Jadi sepanjang 5 tahun kajian tersebut, maka kami selaku wakil penulis dan juga penyelidik merasakan perlu untuk kami mengeluarkan hasil-hasil penemuan dan kajian dan perlu didokumentasikan bukan sahaja untuk KPI kami lah kan. Ia seiring dengan visi dan matlamat Mardi sendiri, iaitu mengembangkan ilmu dan berkongsi hasil kajian kepada masyarakat luar. Jadi selain daripada itu, kami juga merasakan buku Keladi di Malaysia ini mendapat keperluan dan permintaan yang tinggi. Apabila kami pergi berjumpa dengan petani, mereka bertanya, Encik Zul, ada tak buku mengenai keladi? Ya, ada permintaan dan keperluan. Jadi kami merasakan perlu dan melihat pasaran semasa tak ada lagi buku yang menyentuh keseluruhan rantaian nilai tanaman keladi. Jadi itulah sebabnya tercetusnya hasil buku ini. Baik, saya terus kepada soalan pertama Puan Fazlinda tadi, isi kandungan buku ini. Okey, kalau saya boleh terangkan satu persatu lah ya. Buku Keladi di Malaysia ini mengandungi 9 bab. 9 bab yang menjurus kepada keseluruhan rantaian nilai tanaman keladi. Tidak hanya tertumpu kepada satu topik, tidak hanya tertumpu kepada sesuatu bidang. Kerana apa, kami ni melibatkan sekumpulan penyelidik yang ramai, pelbagai latar belakang. Sebagai contoh, untuk bab pertama adalah bab botani dan pencirian morfologi. Di mana kalau saya tanya Puan Fazlinda lah kan, kalau Puan Fazlinda pergi ke pasar raya, pasar borong, mungkin Puan hanya kenal keladi sebagai keladi. Kan? Tapi tapi tahukah anda semua dan Puan Fazlinda, sebenarnya terdapat lebih daripada 10 varieti keladi yang ditanam dan dijual di pasaran Malaysia. Ada 10 ya? Ya, 10 betul. Tapi antara 10 yang famous tu, yang terkenal tu, antara 5 yang kita selalu jumpa adalah keladi mawar, Cina, minyak, putih dan wangi. Itu adalah antara ciri contoh. Semua ada dalam buku ni. Semua ada dalam buku ini. Dan bagaimana setiap varieti ini dibezakan adalah berdasarkan ubi dia, warna daun dia, saiz ubi dia dan sebagainya. Ini adalah yang diterangkan dalam bab 1. Manakala bab 2 adalah hubungan genetik. Kalau tadi kita bezakan melalui pencirian morfologi, bab 2 hubungan genetik melihat perbezaan dari segi DNA. Bagaimana dari segi DNA keladi itu dibezakan. Okey. Tahap
Tahap begitu. Dan bab 3 dan 4 adalah khasiat nutrisi dan juga agronomi. Mungkinlah ada di kalangan kita yang mungkin baru nak tanam keladi kan, Puan Fazinda, tak tahu macam mana keadaan tanah yang sesuai, tak tahu apa tu pembajaan yang sesuai. Jadi yang di bahagian agronomi ni kami ada terangkan pembajaan tanah dan mana yang sesuai kan. Seterusnya, pengurusan perosak dan penyakit dan pengendalian lepas tuai dibincangkan pada bab 5 dan bab 6. Sebagai contoh, mungkin ada di kalangan anda semua yang dah menanam keladi dan terdapat serangan ataupun infestasi daripada perosak. Bagaimana cara untuk menangani dan mengawal serangan tersebut adalah dalam buku ni kami ada terangkan. Dan sekiranya cara-cara, maksudnya selepas kita dah start tuai ubi keladi, apakah langkah-langkah dan cara-cara yang perlu kita amalkan bagi memastikan hasilan ubi itu berkualiti, kita ada terangkan di bab 6, pengendalian lepas tuai. Manakala bab 7 dan bab 8 adalah pembangunan kultur tisu, dan bab 8 adalah ekonomi dan pasaran, dan bab 9 adalah pembangunan produk. Kalau yang saya salah satu sampel saya bawa ni adalah menjurus kepada betul. Betul ya. Minggu depan ni kalau mungkin ada juga yang luar di sana tahu dan mungkin ada yang tak tahu, ini bukan culture tissue ya. Ya, ini adalah culture tissue daripada keladi. Yang ni variety Cina, yang itu adalah musang ya. Kemumu. Kemumu. Jadi ini adalah salah satu hasil daripada kajian daripada saintis Mardi, di mana apabila kita membuat kajian menggunakan culture tissue, kita dapat menghasilkan anak benih yang lebih banyak. Lebih banyak, berkualiti dan bebas daripada penyakit. Jadi kita dapat hasilkan anak benih yang banyak sesuai untuk penanaman berskala besar bagi menampung keperluan. Okey. Dah ada di pasaran dijual atau? Okey, belum ada di pasaran, tetapi kalau anda berminat boleh berhubung dengan saya ataupun diwakil-wakil penulis di dalam buku ni lah. Saya perhatikan ya Cik Zul, ramai penulis yang menyumbang dalam penerbitan buku ni. Ada berapa agak-agaknya tu? Okey, seperti yang saya maklumkan tadi, buku ini melibatkan penglibatan ramai penyelidik di Mardi yang memang terlibat secara langsung dalam kajian keladi. Jadi secara keseluruhan lebih daripada 20 orang yang terdiri daripada pelbagai latar belakang dan juga kepakaran. Kita ada pakar botani, kita ada pakar ekonomi, kita ada pakar kimia macam saya, dan kita juga ada pakar dari sudut yang virologi dan sebagainya. Jadi ia tidak hanya melibatkan sesuatu bidang, ia memang merangkumi keseluruhan rantaian nilai tanaman keladi. Okey, faham. Okey. Saya duk belik-belik tadi nampak juga lah variety yang Cik Zul cakap tadi ada macam-macam. Ada satu tu variety udang. Adakah rasa udang ke macam mana? Okey. Sebenarnya nama variety udang ni bukanlah disebabkan rasanya udang ke ataupun bentuk macam udang ke. Tak, sebenarnya ini adalah nama lokal. Nama tempatan yang diberikan oleh petani. Itu memang macam minyak ke Cina kan. Itu semua adalah nama-nama yang diberikan oleh petani dan penduduk setempat lah. Okey. Kiranya memang dah ada petani yang menanam secara komersial lah. Memang ada. Sebenarnya keperluan untuk keladi sangat tinggi sehingga kita pun perlu mengimport daripada negara jiran kita sendiri sebenarnya. Ya, betul. Jadi kita boleh nampak ya. Demand tu ada, permintaan tu ada. Jadi bolehlah para usahawan tani kat luar sana berminat nak tanam keladi ni, bolehlah dapatkan buku ni dulu. Betul. Tambah ilmu dulu sebab apa tu ilmu kena ada kan. Betul. Okey. Baiklah, saya nak tanya berapa lama mungkin Cik Zul tahu kot berapa lama ubi keladi ni boleh dituai? Okey, tahap kematangan ubi keladi ni Puan Fazlinda, dia bergantung kepada jenis variety ubi tersebut. Tetapi kebiasaannya bulan ke-7 dan bulan ke-8 kita dah boleh start tuai. Dah boleh start tuai keladi, bergantung kepada seperti yang saya maklumkan, bergantung kepada jenis-jenis keladi. Tetapi bulan ke-7 dan bulan ke-8 tu dah boleh kita tuai lah. 7 ke 8 bulan lah. Ya, betul. Okay, nampak ni kita ada soalan daripada penonton, daripada Fatihah Fazli. Dia tanya, Mardi ada jual anak benih keladi ni tak?
setakat sekarang ni Cik Zul? Okey, setakat sekarang ni Mari tak ada jual anak benih keladi. Tetapi kalau anda nak menyaksikan bagaimana kami menghasilkan anak benih keladi ni, boleh datang sendiri ke plot kami di Madi Serdang dan kami dengan berbesar hati akan menunjukkan cara bagaimana kami membuat anak benih keladi. Apa-apa pun boleh datang. Boleh datang jumpa saya, tak ada masalah. Kalau yang di sekitar Selangor lah. Kalau yang jauh tu memang tak boleh nak rentas negeri lah kan. Kita tunggulah sampai boleh nanti. Alright. Okay, kemudian daripada Nick Daniel Zakri. Nama sedap Nama sedap. Kenapa keladi? Kalau makan segakan. Ni pun saya sebenarnya nak tanya. Okey. Banyak-banyak pendidikan sayuran, buah-buahan, herba. Apa Cik Zul berminat dengan keladi ni? Kenapa keladi? Okey. Saya nak jawab yang mana satu ni? Jawab yang okey, yang soalan tu. Okey, ini adalah soalan yang sering kami dapatlah apabila kami membuat pasal keladi ni. Sebenarnya kegatalan keladi ni berasal daripada satu sebatan kimia yang kita panggil sebagai calcium oxalate. Okey, kehadiran calcium oxalate ni yang dalam keladi ni yang menyebabkan rasa rengsa. Rasa kegatalan apabila kita bersentuh dengan permukaan kulit. Tetapi ada cara untuk kita mengurangkan rasa kegatalan apabila kita berhadapan dengan keladi. Nak tahu caranya? Dalam buku ni ada ya. Dalam ni ada. Tak surprise lah kalau saya cerita. Memang kena dapatkan. Saya sebelum waktu memang sempatlah di bahagian nutrisi memang di bawah pendidikan Cik Zul sendiri memang diberikan petua bagaimana nak mengurangkan kegatalan keladi. Alright. Okey, tu yang soalan kedua ni Cik Zul. Kenapa keladi? Okey. Sebab pertama macam saya cakaplah memang ada permintaan. Sebab kita pun mengimport keladi kita daripada negara Thailand, Bangladesh dan China. Jadi betul sebab memang ada keperluan dan berdasarkan kajian daripada pakar ekonomi di pusat penyelidikan ekonomi dan sains dan agribisnes, memang terdapat permintaan yang tinggi terhadap ubian ini. Jadi memang saya rasa sangat bertepatanlah Mardi selaku sebuah institusi yang bertanggungjawab untuk mengembangkan teknologi dan berkongsi hasil pendidikan kepada umum. Jadi sebab itulah kami sebab itulah kami fokus kepada keladi selain daripada ubian-ubian lain. Kiranya ini merupakan saya mendapat maklumat merupakan sebuah buku yang julung-julung betul. Malaysia inilah pertama kali berkenaan keladi. Keladi dan menyeluruh. Tidak tertumpu kepada penanaman. Kami memang daripada A sampai Z semua dah complete set. Kena dapatkan. Kena dapat. Yang menariknya di belakang ni adalah glossary. Saya rasa belakang ni sebab bila penyelidikan buku daripada penyelidikan, kita tak boleh lari daripada menggunakan istilah-istilah betul. mungkin kurang arif bagi orang layman, orang biasa. Tapi jangan risau, ada glossary, ada makna-makna yang mungkin anda tak faham boleh merujuk di belakang ini. Dan Cik Zul, saya tertarik dengan bab akhir iaitu mengenai produk. Produk ni saya menarik betul. Boleh dibuat tepung ubi keladi dan juga filem boleh dimakan. Cik Zul terangkan. Okey macam ni. Kita biasa dengan tepung gandum, tepung ubi, tetapi pusat penyelidikan sains dan teknologi makanan di Mardi telah berjaya menghasilkan 2 inovasi produk daripada keladi, iaitu tepung ubi keladi dan juga filem boleh dimakan. Okey, tepung ubi keladi ni apabila mereka membuat kajian didapati fungsi tepung tu setanding dengan ubi gandum dan juga tepung roti. Jadi maksudnya boleh hasilkan bahan-bahan bakery. Yang filem boleh dimakan tu, kalau Puan Fazlina ingat, kalau kita masih kecil kita ada makan gula-gula yang kacang tu. Ya, ada selaput lapisan tu. Itu pun Mari dah berjaya hasilkan filem boleh dimakan. Itu salah satu inovasi daripada inilah pembangunan produk ini. Okey, menarik. Jadi memang kalau usahawan tani di luar sana nak mengusahakan tanaman keladi, boleh membagaikan produk hasilan keladi ni. Macam-macam boleh buat. Baik, kita ada lagi soalan. Banyak soalan sebenarnya. Okey, boleh. Daripada Norlina Ismail, dalam buku keladi tu ada diterangkan setiap pokok keladi yang mana boleh makan dan yang tak boleh makan. Okey, soalan bernas tu ya Puan Noliza ya. Okey, memang dalam Norlina. Okey, dalam buku ini memang kami terangkan semua keladi yang boleh dimakan lah. So
Yang tak payah memang khas untuk dimakan. ya, memang khas untuk dimakan. Tak payah risau. Cumanya bab kegatalan tu macam mana nak hilangkan memang ada dalam buku ni. Kena dapatkan lah. Alright. Okay, ada soalan lagi. Apakah jenis tanah yang sesuai untuk menanam keladi? Okey, soalan ni sebenarnya sering juga kami dapati apabila kami berjumpa dengan petani. Tanah yang sesuai untuk menanam keladi ni adalah tanah yang gembur berpasir, supaya ia dapat menggalakkan pertumbuhan ubi lah. Tetapi tanah gambut ataupun lom peroi yang mempunyai bahan organik yang tinggi pun adalah bagus untuk menggalakkan pertumbuhan ubian ini. Bukan di payah sebab selalunya Okey, kalau tu belakang payah boleh, kan? boleh tetapi elakkan kawasan yang bertakung sebab banyak air. Nanti ubi akan reput dan busuk. Sebab ubi ni, salah satu keistimewan ubi keladi ni, ia adalah ubian yang tahan lasak. Tapi kalau kita tanam di kawasan yang bertakung air yang sangat banyak, ubi boleh reput dan rosak. Tak berkualiti. Tak berkualiti. So yang terbaik ni adalah tanah-tanah yang Cik Zul sebut. Betul. Tanah lom. Okay. Alright. Ada soalan lagi ke? Kalau tak ada soalan, saya yang nak menanya soalan ni. Boleh. Fatihah Fazli, ada resipi masakan? Saya nak tanya sebenarnya, ada resipi masakan keladi tak? Sebab Cik Zul daripada kecil tu kan, kita tahu keladi ni kalau masak asam rebus keladi tu batang asam, betul. Itu je lah saya tahu daripada keladi ni. Tapi ada ke resipi dalam ni? Tak ada. Tapi mungkin kita akan masuk dalam next edition. Mana tahu kan? Mana tahu kalau ada dapat permintaan yang tinggi. Buat sebagai bonus lah ada resepi. Kalau pasal resepi tu saya rasa kita boleh buat pengat keladi. Kita boleh masak asam rebus dan macam tu lah. Kiranya keladi macam lebih kurang macam keledek lah. Macam ubian biasa. Betul. Okey, satu lagi. Rin. Rin. Macam mana nak dapat buku keladi tu? Okey, saya bagi Cik Zul lah untuk promote buku ni. Okey. Bagi anda semua yang ingin mendapatkan buku keladi ini yang saya rasa amat berbaloi untuk dimiliki untuk semua orang. Bagi anda yang berminat, yang mungkin berhajat untuk menanam keladi ataupun ada sebidang tanah yang terbiar, nak mengusahakan sesuatu tanaman, mungkin tanaman keladi ini adalah salah satu pilihan yang bijak. Jadi kalau nak dapatkan, boleh dapatkan di kedai buku di Mardi. Bagi anda yang tinggal di area di kawasan Selangor dan Serdam, boleh dapatkan di kedai buku Mardi dan boleh beli di atas talian. Nanti Puan Fazlinda akan promote lah kan di mana kan. Kita ada masa lagi kan? Kita tak habis lagi. Saya nak tanya lagi ni. Boleh, tak ada masalah. Sebab Cik Zul memang di bahagian nutrisi. Nutrisi keladi. Jadi sebenarnya apa khasiat keladi ni untuk kita? Okey, khasiat ubi keladi ni salah satunya adalah sumber karbohidrat yang tinggi. Apabila kami membuat kajian secara terperinci, di dalam 100 gram ubi keladi ni terdapat lebih kurang 80 hingga 85% sumber karbohidrat. Apabila kita bercakap pasal sumber karbohidrat, dia boleh menggantikan nasi. Betul. Dia boleh menjadi sumber makanan alternatif pada masa hadapan dan dapat membekalkan tenaga yang banyak. Okey, selain daripada itu, ubi keladi juga kaya dengan protein dan serat. Bagus untuk pencernaan. Selain daripada itu, mineral-mineral ni seperti kalium, magnesium, kalsium pun adalah tinggi di ubian ini. Jadi ia bagus untuk pembentukan tulang dan sebagainya. Jadi amat sesuailah keladi ini untuk dijadikan sebagai sumber makanan alternatif pada masa hadapan. Sedikit saya tambah lah Puan Fazlinda. Di beberapa negara di kepulauan Pasifik seperti di Fiji, Tonga, Samoa, keladi ini adalah makanan ruji mereka tau. Bukan nasi. Sebab sumber karbohidrat yang tinggi. Mungkin kat sana lagi senang tanam, itulah dia sumber utama. Betul. Okey, ada soalan last yang kita baca daripada Nurhayati Yati. Apa jenis keladi yang sesuai untuk buat tepung ni? Tadi yang kita cakap, kita bincang pasal produk tu kan. Dia semua variety ke boleh buat tepung? Berdasarkan kajian yang dibuat oleh Pusat Penyelidikan Sains Teknologi Makanan, dua jenis keladi yang sesuai adalah mawar dan musang. Bukan musang sebab dia musang tak, memang nama dia musang. Memang sangat sesuai untuk dijadikan sebagai tepung. Mawar. Dua ni yang paling sesuai. Betul, mawar dan musang. Alright.
kan. Nampaknya itu je masa yang kita ada dan soalan daripada penonton yang kita pilih. Saya nak cakap dulu, buku ni berharga RM35 ya. Tapi sekarang ni kita ada promosi sempena kempen membaca Mardi. Kita ada diskaun 30%. 30% tu banyak. Banyak, banyak. Lepas diskaun dapat RM20.5 aja. Kena dapat kan? Kena dapat Murah-murah. Murah je. Boleh dapatkan di kedai buku Mardi ataupun secara atas talian di e-shop Mardi. Boleh tengok di website kita ataupun di Facebook rasmi. Okey, baiklah. Itu saja untuk segmen buku Keladi di Malaysia. Terima kasih banyak-banyak. Sama, Cik Puan Zul. Fazlinda.